Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan buku 47 persoalan qadar dan qada. Sambil itu jemput nikmati pemandangan matahari naik atau sunrise dalam penerbangan saya ke Narita, Tokyo beberapa minggu yang lepas. Gambar tidaklah sempurna kerana apabila matahari sudah naik ada pantulan ataupun reflection daripada komponen dalam kokpit seperti glass shield. Jadi nampak dekat gelas tu ya. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya boleh enjoy the view from the cockpit at 41,000 feet. Okey, alhamdulillah kita masuk dalam soalan kedua, yang ini apakah maksud qadar dan qada? Juga apakah tertib yang betul, qada dan qadar atau qadar dan qada? Sebelum itu suka saya kongsikan satu komen daripada video sebelum ini. Belum pun saya menjelaskannya, sudah pun dituduh Wahabi. Saya memang kesian kepada orang seperti ini. Kenapa mereka suka menghina diri sendiri dengan cara sedemikian? Boleh berbeza pendapat, tetapi lakukanlah ia dengan cara yang terhormat, cara yang beradab, lagi ilmiah. Bukan dengan membuat sekian-sekian tuduhan. Kemudian tertib qadar, kemudian qada, ada dalilnya dalam Al-Quran. Maka apakah dengan itu Al-Quran juga akan dituduh sebagai kitab Wahabi? Baik, tak mengapa ya. Para ilmuwan Ahlu Sunnah wal Jamaah sememangnya berbeza pendapat dalam menerangkan maksud qadar dan qada serta tertibnya. Ini kerana kedua-dua perkataan memiliki maksud yang amat hampir dan saling menjelaskan. Di antara mereka ada yang berpendapat qada bererti ketentuan, bersifat menyeluruh sejak azali, sementara qadar ialah bahagiannya serta perinciannya. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Selain itu ada pula ilmuwan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berpendapat qadar ialah ilmu penulisan kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan berlaku sejak azali, sementara qada ialah perlaksanaan terhadap qadar tersebut. Pendapat ini memiliki rujukannya daripada Al-Quran. Misalnya dalam ayat 49 surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Yang bermaksud, sesungguhnya kami mencipta tiap-tiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Tentang qada pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkap terakhir ayat 21 surah Maryam, surah yang ke-19, rangkap terakhir sekali, wa kana amran maqdiyya, yang bermaksud dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Berdasarkan penjelasan ini, di kalangan ilmuwan Islam, ilmuwan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada yang berpendapat tertib yang betul ialah qada, kemudian qadar. Sementara ada pula yang berpendapat tertib yang betul ialah qadar, kemudian diikuti dengan qada. Namun perbezaan pendapat ini tidaklah memudaratkan, malah ia merupakan suatu kelaziman dalam apa jua perbicaraan ilmiah. Jika kita lihat penjelasan para ulama mahupun kedua-dua ayat Al-Quran yang baru saya bacakan tadi, maksudnya amatlah dekat. Syekh Abu Abdurrahman Ali bin As-Said Al-Washifi, semoga Allah memeliharanya, menjelaskan maksudnya perbezaan para ilmuwan dalam mendefinisikan qadar dan qada tidak mengaburkan hakikat kedua-duanya. Hal ini sama ada qada lebih dahulu dari qadar menurut pendapat yang menyatakan bahawa qada ialah menetapkan secara keseluruhan atas sesuatu yang bersifat umum pada zaman azali, sedangkan qadar ialah menetapkan terjadinya bahagian-bahagian dari satu keseluruhan itu secara terperinci, atau qadar lebih dahulu daripada qada.
menurut pendapat yang menyatakan bahawa qadar umpama asas, manakala qada ialah bangunan yang berdiri di atas asas itu. Perbezaan pendapat ini tidaklah memberi pengaruh kerana pada hakikatnya kedua-dua qadar dan qada atau qada dan qadar adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua makhluk yang mencakupi semua yang baik dan buruk yang berakhir hingga masa tertentu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maksud yang berubah itu keadaan makhluk itu, ya. Setelah mengkaji di antara kedua-dua pendapat di atas, saya cenderung kepada pendapat yang mendahulukan qadar di atas qada. Ini kerana qadar ialah apa yang Allah ketahui, tulis, berkehendak dan merancang untuk mencipta sejak azali, yang ini before time. Apabila kehendak tersebut Allah ciptakan sehingga menjadilah ia pada masa kini, yang ini present time, maka itulah qada. Baik, demikianlah maksud qadar dan qada di sisi para ulama, dan tentang tertibnya, apakah qada dan qadar atau qadar dan qada. Kedua-duanya pun boleh, kedua-duanya memiliki sandaran. Kembali kepada komen yang saya tangkap layar tadi, yang saya tunjuk di awal video ini, satu iktibar yang dapat kita ambil ialah jangan terburu-buru membuat kritikan dan tuduhan. Pihak yang dikritik atau dituduh mungkin memiliki dalil dan hujah, bahkan mungkin pendapat mereka lebih kuat berbanding pendapat yang kita tahu selama ini, bahkan pendapat yang kita tahu sejak dari bangku sekolah. Misalnya dalam topik ini, sejak bangku sekolah kita diajar tertibnya ialah qada dan qadar. Lalu apabila tiba-tiba ditemui tertib qadar dan qada, jangan terus mengkritik. Sebaliknya hendaklah ada sikap ingin tahu. Kenapa pula terbalik tertibnya itu? Jika tak setuju tak mengapa. Sekurang-kurangnya kita tahu pendapat tersebut ada dalil dan hujahnya. Sekurang-kurangnya kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama tertibnya tu macam mana. Bila kita tak tahu dan kita terus mengkritik, itulah yang dia nak kritik orang lain sebagai Wahabi apa semua, tapi yang bila benda yang dikritik itu kembali kepada dirinya, menunjukkan kejahilan dirinya sendiri, sifat terburu-buru diri sendiri. Sebab tu tadi saya kata, kenapa mereka suka menghina diri mereka dengan sikap sedemikian. Sebenarnya ada perkara-perkara yang kita belajar sejak bangku sekolah, yang kalau kita belajar balik, kita semak balik, ada khilaf ataupun kurang tepat. Contohnya air mustakmal, kan? Kita dulu belajar ada air mustakmal, kan? Tapi kalau kita guna konsep air mustakmal tu, kemudian kita baca hadis bagaimana Rasulullah ambil wudu, bagaimana para sahabat ambil wudu, tak sah wudu Rasulullah ni, tak sah wudu para sahabat ni, kan? Padahal air mustakmal tu mari dari mana? In the very first place, pada asalnya konsep air mustakmal tu mari daripada mana? Kalau tangan kita tu memang ada selonggok najis atasnya, kan? Dan kita guna air itu untuk bersih, kalau begitu tak apalah. Tapi kalau tangan kita tak ada najis apa-apa, kan? Jadi kita hanya ambil wuduk seperti biasa, maka tidak ada air mustakmal di situ. Ini sebagai contoh. Contoh lain, bila bersolat, kan? Bila sedang melaksanakan solat, tidak boleh ada 3 pergerakan yang besar, 3 pergerakan yang melibatkan anggota besar. Anggota besar ni maksudnya tangan, kaki. Anggota kecil tak mengapa, sebab mata pun klip-klip, kan? Jadi taklah batal solat. Mulut pun bergerak bila kita membaca, taklah membatalkan solat. Yang ini dikira pergerakan anggota kecil. Pergerakan anggota besar, itu dianggap membatalkan solat. Tapi kalau kita rujuk hadis-hadis bagaimana Rasulullah solat, para sahabat solat, lain macam ni dia orang ni solat ni, kan? So, ada benda yang kita dah belajar zaman sekolah dulu, yang kalau kita berusaha untuk upgrade ilmu akan temui sesuatu yang berbeza. Dan sedihnya kita ni, kebanyakan kita dalam hal apa yang kita belajar di sekolah, kita sentiasa berterusan upgrade ilmu. Kecuali ilmu agama, kita masih membiarkannya di tahap bangku sekolah. Bahkan mungkin bangku sekolah darjah 1, primary school, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Sampai sekarang ada orang masih lagi dengan lafaz niat. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin, kan? Saya pun hafal kat dulu.
Sampai-sampai kalau dia tak tahu lafaz niat, dia tak nak buat ibadah tu. Saya teringat satu ketika dalam flight, seorang steward tu dia nak puasa sunat. Puasa sunat apa saya tak ingat. Lalu dia tak tahu lafaz niat tu dalam bahasa Arab. Dia datang tanya saya. Saya kata saya pun tak tahu sebab saya tak pernah baca. Dia kata, alamak, saya pun tak tahu. So, akhirnya dia tak puasa. Saya tanya, lah kenapa tak puasa? Oh, sebab saya tak tahu lafaz niatnya. Lalu saya explain lah, kalau tak tahu lafaz Arab, boleh dalam lafaz Melayu. Dan in the very first place pun, tak payah lafaz pun tak apa. You know what you are doing. Kamu nak puasa sunat sempena hari Muharram ke apa ke? Hari Arafah ke? Something like that. Ya, baru-baru ni lah. Saya tak ingat puasa yang mana. Tapi anda tahu, anda nak puasa hari itu, dan Allah tahu apa ibadah yang anda akan buat. Semata-mata kerana kamu tak tahu lafaz dalam bahasa Arab, kamu tak nak puasa sunat tu. Rugi besar tau. Tak apalah Captain, tak apa. Sebab saya tak tahu lafaz niat. Nampak tak? Ada satu lagi kes. Ini 2-3 tahun lepas. Satu lagi puasa sunat juga. Puasa hari Arafah ke, puasa bulan Muharram ke apa ke. Ada seorang kawan lama saya. Dia dah pagi tu, baru dia tahu ada puasa sunat tu. Lalu dia tak tahu lafaz niat. Dia Google adalah lafaznya kan, lafaz kod Arab, lafaz kod Melayu. Tapi dia tak confident dengan Google. Dia tanya dalam WhatsApp group, tak ada orang jawab. So akhirnya dia tak puasa sebab dia tak tahu lafaz niat. Padahal itu hari puasa yang besar keutamaan dia. Tak silap saya hari Ashura ke hari Arafah. Kan? Jadi orang yang tak tahu ni, yang tadi steward, yang kawan tak tahu ni, dia dalam kerjaya, tak silap saya peguam kot. Yang dia tu sendiri syarikat guaman yang berjaya apa semua, tapi dalam bab agama dia masih berpegang pada apa yang dia belajar di bangku sekolah dulu. Kena ada lafaz Arabnya, kena ada lafaz Melayunya, kena panjang. Kalau tak tahu, maknanya lafaz niat tak ada, lalu jangan buat ibadah tersebut kan. Jadi ini satu contoh. Lari jauh daripada topik qadar tentang qada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita belajar zaman sekolah dulu, ayo kita ulang kaji dan kita upgrade ilmu kan. Jangan kita biarnya di tahap bangku sekolah itu sahaja. Baik. Demikian sebagai catatan sisi supaya kita sentiasa upgrade ilmu kan. Dalam pelbagai cabang kita upgrade ilmu. Kadang-kadang tak belajar kat sekolah pun, tapi kita boleh jadi pandai dalam bab tu kan. Tak ada siapa ajar pun cara menggunakan smartphone, sama ada Android ataupun iOS kan. Kita dulu zaman sekolah, kalau generasi saya dulu pakai public phone, letak shilling dalam kan. Tapi kita boleh belajar macam mana nak guna smartphone, macam mana nak guna laptop ke tablet ke, tak ada siapa ajar. Kita boleh tahu sendiri kan. Tapi kenapa dalam bab agama kita sengaja membodohkan diri sendiri dengan pelbagai alasan. Tak boleh belajar sendirilah, tak boleh itulah, kena berguru lah. Orang yang sesat tu kebanyakannya berguru kan. Mana ada yang seorang-seorang kan. Yang aliran sesat, tarikat sesat, kumpulan sesat, semuanya dia ikut guru tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita sentiasa upgrade ilmu. Dan kalau kita nampak lain daripada lain, kita kaji. Mungkin mereka ke dalil, ada hujah. Kalau dalilnya salah ke apa, kita tolak kerana dalilnya salah, kerana hujah dia lemah. Bukan semata-mata kerana itu Wahabi tu. Yang tu. Kan? Okey. Baik. Kita jumpa lagi dalam siri seterusnya insya-Allah. Sementara tu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.